Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada pada hari terakhir bulan Ramadan. Tapi tazkirah 2 minit ni kita akan teruskan. Ramai orang yang beritahu saya, ya Allah Prof teruskan. Mana ada saya beritahu tazkirah ni bulan Ramadan saja. Kita bermula pada 2 Ramadan. Saya nak habiskan buku ni yang lebih utamanya masa COVID-19 ni. Sebab saya tak boleh pergi berceramah keluar, tak boleh menerima jemputan, jadi mengisi masa lapang tu kita adakan tazkirah 5 minit. Tapi disebabkan kita buat lepas waktu subuh, tak bolehlah lama-lama sangat. Kalau maghrib pun saya tak suka panjang-panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah besok ada ya. Siapa bagi mereka yang boleh meluangkan masa dalam 5 minit, 7 minit gitu, kita akan teruskan tazkirah 2 minit kita. Tazkirah 5 minit. Baik tuan-tuan, kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dan Masya Allah, Subhanallah, kalau ikut buku kita ni beri 2 minit, kita patut discuss hari ni bab 30. Tetapi saya nak skip dulu, tangguh dulu sementara bab 30 dan bab 31. Kemudian kita akan sambunglah semula, kita patah balik. Kerana apa? Bab 32 berkenaan dengan ujian 1 Syawal. Eloklah kita bincang ujian 1 Syawal. Dan kemudian bab 33 hari raya. Jadi hari ni ujian 1 Syawal dan besok kita buat hari raya. Tajuk dia. Sebab tajuk ni ada dalam tazkirah 2 minit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak umum dulu. Hari ini ada 20 penerima yang bakal menerima buku-buku kami. Dia mahu daku ke sana. Ceritalah dia ada di sisi. Dan juga buku beri 2 minit. Ada 20 hadiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu awal ni kerana apa? Ada orang tu dia masuk 2-3 minit, lepas tu dia tinggalkan, dia pergi ada kerja lah tu. Baik, kalau pergi pun tolong cek balik. Mungkin nama anda termasuk dalam golongan yang menerima hadiah lah, kita kata hadiah. Okey. Baik, apa kenangan kita bulan Ramadan tahun ini? Oh, banyak ya. Pertamanya duduk di rumah ya. Saya lah jadi imam solat tarawih, dan kemudian sekarang tengah prepare teks ucapan. Bukan teks yang sebenarnya teks ucapan tu tak payahlah nak prepare. Ada isu-isu yang boleh kita sebut secara spontan macam itu, tetapi dia punya rukun dan sebagainya. Kita kena prepare lah bagi orang tak biasa. Macam saya ni tak biasa baca khutbah hari raya besok. InsyaAllah kita seronoklah. Jadi tuan-tuan, saya dalam bab kenangan saya di Madinah dulu ya. Kita pernah lah malam terakhir kita berada di Masjid Nabawi. Kita solat berbuka puasa daripada lepas sebelum asar lagi dah pergi. Kemudian tunggu berbuka puasa, solat isyak, solat tarawih. Kemudian kami balik sekejap. Kerana dalam 3 tahun tu ada masanya mak bersama kami, jadi balik sekejap untuk adalah wanita, terutamanya mak ada hal lah. Dan kemudian dalam pukul 2 pagi, 3 pagi gitu, kita dah pergi balik ke Masjid Nabawi malam terakhir ni. Tetapi yang saya terkenang sangat ni masa diumumkan besok hari raya. Kami duduk, saya duduk di saprah yang sama sepanjang sebulan tu. Dan kami saling kenal mengenal saprah berbuka puasa tu, dan apabila diumumkan esok hari raya, menangis. Boleh kata rata-rata orang menangis. Ya Allah, saya tak pernah lihat di Malaysia lah. Orang menangis berpeluk-pelukan. Seolah-olah macam terpaksa menangis tu bukanlah kegembiraan hari raya tu. Menangis ini kerana meninggalkan Ramadan. Itu satu yang saya rasa lah. Dan tak kenal sangat ni, tetapi masing-masing berpeluk-peluk, ya Allah. Hai. Dan saya pun jadi sayu, jadi sebab lah suasana tersebut, dan kita pun menitis air mata. Okey. Dan yang bestnya bila balik rumah, lepas tu datang balik pukul 3 pagi, orang dah penuh dah Masjid Nabawi ni, insya-Allah. Dan tunggu solat subuh, lepas solat subuh solat raya. Dia tak lama lepas tu ya, solat raya tu. Lepas solat raya dan kemudian balik rumah. Balik rumah, orang Arab tidur lah. Ini beza kita. Kita lepas solat raya kita akan ziarah lah, silaturahim, saling mohon kemaafan. Kita di Madinah ni, kalau saya pernah keluar hari raya pukul 9 pagi gitu, Allah, lengan selengan-lengannya, tak ada apa. Seluruh di bandar Madinah tu sunyi sepi.
Tetapi kami alhamdulillah semasa 3 tahun di Madinah memang sibuk pagi. Kenapa? Orang Malaysia daripada Damam lah, daripada Riyadh lah, orang Malaysia dia akan mengambil kesempatan, orang yang bekerja di sana datang ke Madinah, ziarah di Madinah. Dan bila ziarah di Madinah tu, tempat yang dia nak tuju rumah saya lah, walaupun saya tak kenal. Kenapa? Memang kita open. Datanglah ke rumah. Siapa rakyat Malaysia yang datang ke Madinah, tapi kena beritahu saya. Jadi kami pun sibuk juga pada hari raya kerana meraihkan tetamu. Allahu Akbar. Banyak kenangan-kenangan di sana. Tetapi balik semula ke Malaysia ya. Balik semula ke Malaysia, dalam family kami biasanya tiap-tiap tahun raya ketiga kita akan berkumpul di Besuk Terengganu. Adik-beradik 12. Mak ayah lah tak ada dah. Bila nak jumpa? Hari raya je. Dan kita telah buat keputusan ya, kita telah buat keputusan. Sebab itu adik-beradik kami tak bergaduh soal hari raya. Hari raya pertama pergi balik rumah mak mentua belaka. Pergi. Apa ni semua balik rumah mak mentua. Tapi raya ketiga kita kena berkumpul di Besuk Terengganu. Kita sewa apa ni homestay lah. Adalah tabung keluarga, memang ada kita contribute tiap-tiap bulan. Dan masya-Allah subhanallah kita adakan pertemuan-pertemuan ini kerana inilah ikatan adik-beradik. Bila dah kahwin, dah berkeluarga, payah. Itu yang kita tengoklah, dan kita nak adik-beradik kita ni kekal baik begitu. Tahun ni tak dapat balik ke kampung, tapi urus dia ini urus dia ni biasanya yang bongsu-bongsu lah. Adik saya dia organize satu pertandingan. Pertandingan apa? Turun berat badan. Turun berat badan bulan Ramadan. Pada satu Ramadan, siapa yang masuk pertandingan ni? Ramai masuk adik-beradik, semua 12 orang dengan anak saudara, dengan apa semua, dia ada kategori-kategori dia. Jadi hantarlah pada urus dia timbang. Timbang tengok berapa berat. Oh, saya pun masuk pertandingan ni, meraihkan. Tengok berat saya pada mula satu Ramadan 69. Semalam dapat mesej. Semua kena hantar dah result berat badan pada semalam 29 Ramadan. Saya pun timbang balik. Oh, 65, turun 4 kilo. Alhamdulillah. Tapi menang tu tak tahulah. Kita buat ni supaya senang kita beramal ibadat lah, tubuh ringan dan sebagainya. InsyaAllah. Okey. Hari Raya akan sambut besok. Tetapi Ramadan masih lagi ada hari ini untuk kita renung sejenak. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah. Bab 33, bab 32 pada hari ini, kita skip bab 30-31 ya. Ujian 1 Syawal. Bila ujian 1 Syawal ini bermula malam ni lah. Pukul 12 malam, 12 1 minit dah masuk 1 Syawal. Masya Allah, kita dah selesai dah. Tarawih dah tak ada dah. Okey, kalau raya besok kan, tarawih dah tak ada dah. Jadi sepanjang bulan Ramadan, kebanyakan kita beramal ibadat sepenuh perasaan. Okey, bulan Ramadan. Sebab yang selalu dipasakkan dalam minda kita, bulan Ramadan ni bulan berkat, Ramadan ni banyak ganjaran dia. Okey, kalaulah kita berpaksi kepada ganjaran, kalaulah kita berpaksi kepada anugerah yang Allah bagi, maka Ramadan akan pergi. Tak salah, jangan selalu kadang-kadang saya bercakap ni orang salah faham. Bukan kita tak nak tengok ganjaran, saya pun selalu cerita pasal ganjaran. Saya selalu cerita pasal pahala. Yang berbeza-beza kita buat amalan. Dan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Malam ibadat dalam malam Lailatul Qadar, ibarat dia ibadat sekurang-kurangnya 1000 bulan. Allah rahsiakan berapa ganjaran dia. Tetapi kalaulah kita bangun tu kerana itu semata-mata, jadi susah sikitlah. Kalau kita buat amal ibadat tu kerana Allah sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah memang akan tempuhnya Lailatul Qadar. Engkau tak payah cari je. Itu falsafah dia yang perlu kita ikuti. Jadi, ujian 1 Syawal ni, bila kita dah habis bulan Ramadan, kalaulah kita berpaksi kepada ganjaran semata-mata, maka esok banyak perkara yang kita tinggalnya. Okey, saya ambil diri saya lah contohnya. Okey, katalah, oh ini Ramadan dah habis dah, besok tak nak qiyamul lail lagi, tak nak bangun malam. Saya rasa tak kena lah. Tetapi kalaulah sepanjang tahun kita qiyamul lail, dan kamu dan kita bulan Ramadan kita teruskan dan kita mungkin tambah sikit-sikit lagi, maka habis saja bulan Ramadan, 1 Syawal tu kita masih lagi meneruskan amalan yang kita buat. Contohnya qiyamul lail, contohnya baca Quran. Isteri saya Roza kata dia tetap malam, Allah Akbar, minta maaf ya cerita. Tetapi besok biasanya pukul 3, pukul 4 pagi dia dah masuk ke dapur pasal nak masak nasi Arab dia tu. Nak meraihkan tetamu yang datang. Adakah kerana nak masak pagi hari raya, maka kita tak pergi, kita tak semayang sunat 2 rakaat ke, tak sunat witir ke apa semua, tak ada.
Jadi itulah ujian satu Syawal sebab kita nak mempersiapkan, sebab tu kita kena rancang betul-betul. Kadang-kadang isteri lah yang banyak ujiannya, cabaran lah, cabaran. Kena apa, baju laki dia pun dia nak kena gosok, bagi orang tak ada bibik lah. Nak siapkan makan pagi lagi, nak siap anak-anak lagi, Masya Allah, Subhanallah. Jadi kita tinggalkan amalan kita. Yang sebenarnya, tetap juga perkara ini boleh dilakukan. Dan dulu saya selalu ceritalah, anak-anak yang balik. Tapi ni COVID-19 ni kira selesai sikit masalah ni. Anak-anak yang balik, kaum keluarga yang balik, beraya rumah kita. Kemudian subuh hari raya tu, tengok anak-anak lelaki kita tu, berapa ramai yang pergi subuh. Kita lah, ayah, bapak mentua ni. Kejut semua tu, bangun pergi semayang. Mari subuh tak boleh jamak dan kasar. Yang lain boleh jamak dan kasar. Nah, berapa hari pula adalah dia punya tu kan. Ada peraturan-peraturan dia. Tapi yang confirm ni subuh mana boleh jamak dan kasar. Jom pergi semayang. Biarlah masjid kampung kita tu penuh. Masjid tempat kita tu penuh. Bukan soal semayang raya tu. Subuh berjemaah tu. Semua dah balik dah, takkanlah seluruh keluarga, adik-beradik 12 orang. Kami berkumpul di homestay. Saya kejut semua. Bukan kejut lah, memang dah semua dah okey dah. Mai semua pergi semayang. Pergi semayang subuh berjemaah. Allahu Akbar. Anak-anak saudara semua. Inilah masa dia. Tapi kalau bapak sendiri tak pergi semayang, macam mana? Jadi kita dah berubah dah bulan Ramadan ni. Dan kemudian kita teruskanlah satu Syawal. Apa lagi yang saya kata, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang, Masya Allah, Subhanallah, ialah ini special sikit. COVID-19 ni special. Specialnya kita tak boleh nak ziarah-ziarah. Kan? Kita tak boleh nak ziarah-ziarah. Itu sangat macam kondo saya ni. Saya hanya boleh terima tetamunya berapa orang je. Dan itu pun tak boleh masuk pada waktu yang sama. Saya kena isi borang lagi. Dah isi borang dah. Ada beberapa tetamu yang nak datang ziarah kami pagi pagi raya. Dan saya kata okey. Dan Masya Allah, Subhanallah, kita saling bermaafan. Berapa ramai saya tengok orang bersalam-salam, bukan hari raya bersalam-salam. Saya kata saya beritahulah pada kaum keluarga saya, walaupun kita baik, pak saudara, tapi pak saudara pun ada hukum dia. Mana boleh bersalam-salam lelaki perempuan macam gitu. Kan, kita kadang-kadang kita terlepas pandang pasal apa? Sebab dia ikatan dia terlampau baik. Ikatan yang terlampau baik itu tidak boleh menyebabkan kita buat sesuatu benda yang tak okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, perkara ini kerana sudah jadi kita bagi memang dah berakar umbi kan. Kita nak ubah benda tu susah sikitlah. Jadi tetapi kita cubalah dalam keluarga kita yang hampir supaya Masya Allah, Subhanallah, kita dapat keberkatan dia. Dan satu Syawal ni banyak perkara-perkara yang yalah, kita meraihkan kegembiraan, meraihkan kemenangan. Tapi gembira kita mesti berpandukan kepada beberapa peraturan. Okey, hari raya kita nak cantik-cantik ke apa semua. Cantik itu cantik di sisi Allah, ya. Bukan cantik di sisi kita. Okey, jadi bila cantik di sisi Allah, dia ada peraturan dia, tapi saya tak perlulah sebut terutamanya dari segi pakaian, dari segi apa, kita kena jaga tu. Ini ujian pada satu Syawal. Dan apa dia lagi yang saya tulis kat sini ya. Ujian yang saya sebut tadi kelihatan kecil tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Apatah lagi jika kita sendiri tidak ambil peduli di kala usia yang menunggu saat-saat akhir kehidupan. Kita dah buat menyambut hari raya Aidilfitri ni 56 tahun umur saya. 56 kali ya. Yang saya ingat yang kecil-kecil ada 7-8 tahun dah tak ingat dah kan. Tetapi 40 tahun yang kita ingat. Yang itulah yang kita ulang. Tetapi alhamdulillah kerana dengan adanya ilmu makin bertambah dan kita sambut tu biarlah berbeza sikit. Dan satu Syawal ini yang sebenarnya adalah suatu sempadan. Kita dah training sebulan, bulan Ramadan, kita sambung. Apa yang telah kita training? Berpuasa sebulan bulan Ramadan. Yang dah okey ke? Dah okey tapi tak nak key in. Okey, bagi kat saya dulu. Bagi saya lah, tak yakin lagi. Jadi, tuan-tuan, kita dah training sebulan. Apa yang kita training? Sebulan puasa lah. Jadi lepas saja bulan Ramadan, kita sambung je puasa sunat kita pula. Puasa sunat yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan puasa
Nabi Daud. Baik, Roza dah siap. Kita pun dah masa dah lewat ni. Hari ni hari terakhir Ramadan. Saya baca 10 dulu yang pertama yang akan menerima hadiah. Tuan-tuan hubungi saya WhatsApp je. WhatsApp tak salah cakap, Prof terima kasih kerana telah dapat hadiah. Tak payah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Tak payah Prof dah. Assalamualaikum. Saya telah terpilih. Ini alamat saya. Nama dan alamat. Cukup. Sebab saya nak key in terus. Okey, kita jangan buang masa. Nur Mutalib. Betul kan? Nur Mutalib. Nur Mutalib. Syirah Hadi. Zarani Mak Tahir. Nur Harti Jalil. Nida S. Nira, Sitara Iskandar, nama cantik-cantik lah. Muhammad Jalil Yusof, Abu Hara II, Hafizah Hashim, Ciman. Ini semua nama samaran ni. Sekali lagi Nur Mutlib, Syirah Hadi, Zarani Mat Tahir, Nur Harti Jalil, Nida S. Nira, Sitara Iskandar, Muhammad Jalil, Abu Haras, Hafizah Hashim, Ciman. Okey, ada sambungan lagi, ada 10 lagi. Nanti tuan-tuan tengok balik di di bahagian komen. Roza akan tulis di sana. Okey, nombor 11 ya. Maisurah Ramli, Ana Julia, Muhammad Ibrahim, Badrul Hisham, Ning Amar Nashrik, Azman Mamat Z Mustafa Azman Mamat Z Mustafa, Wan Nur Azlan, Ahmad Anwar Ludin, Ismi Afandi, Roslan Daud, pilih nama ayah dia, dan Muhammad Sadri. Ada 20 nama yang telah saya sebut. Yang bahagian 10 yang terakhir ni saya baca sekali lagi. Maisurah Ramli, Ana Julia, Muhammad Ibrahim, Ni Amar, Azman Mamat, Wan Nur Azlan, Ahmad Anwar Ludin, Ismi Afandi, Roslan Daud, Muhammad Sadri. InsyaAllah kami akan post pada 27 hari bulan, hari Rabu ya kalau tak silap saya. Pejabat pos akan buka pada hari tersebut. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Besok ada beberapa lagi hadiah hari raya, Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan-puan, selama 29 hari kita bersama, mungkin ada salah silap, terkasar bahasa, tercakap. Kadang-kadang kita niat lain, orang tengok, orang faham lain. Kita kata lain, orang pemahaman orang lain. Kita beritahu, orang kata menunjuk. Kita bercerita, orang kata belagak. Tuan-tuan dan puan-puan, niat kami satu saja, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak berbaloi lah kalau saya nak melukakan hati orang, ataupun nak menyakitkan hati orang, ataupun berniat sombong, angkuh dan riak. Tidak, kami tak mahu begitu. Kami minta maaf daripada hujung kaki, hujung rambut sampai hujung kaki. Tuan-tuan tak ada kesalahan dengan saya, sebab memang setiap hari saya maafkan semua orang yang buat salah, kalau ada lah. InsyaAllah kita mahu berjumpa di jannah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya, Roza dan juga Sofia yang ada dalam rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.